Islam mengajar agar umatnya berkenal-kenalan dan menghormati di antara satu sama lain seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Masjid merupakan tempat bermulanya rasa minat akan agama Islam. Segala kemudahan di masjid serta segala bantuan terhadap orang bukan Islam dan juga orang Islam juga disalurkan melalui masjid. Seperti yang dilihat di Masjid Al-Hidayah yang terletak di Behram, sebuah kabinet makanan diletakkan untuk siapa saja yang memerlukan bantuan boleh mengambil makanan tersebut atau bantuan tersebut dengan menghubungi Encik Daud terlebih dahulu. Tidak kira agama dan bangsa, Islam akan membantu insan yang kesusahan. Terdapat juga kemudahan lain yang boleh digunakan orang bukan Islam seperti sudut bacaan yang disediakan. Bahan bacaan juga disediakan, bukan sahaja bahan berkaitan Islam sahaja. Ada pelbagai bahan bacaan dan kain pelikat juga disediakan untuk digunakan oleh orang bukan Islam yang tidak menutup aurat. Alatan sukan juga disediakan oleh pihak masjid dan sedia digunakan berserta pondok untuk beristirahat. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa pelancong bukan Islam diharuskan memasuki masjid dan ruang solat dengan syarat mendapat keizinan pihak pengurusan masjid dan perlakuan serta tingkah laku mereka tidak mencemarkan kesucian masjid dan sentiasa terkawal dan beradab. Inilah pandangan yang diamalkan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Seorang putera Raja India telah melarikan diri daripada istana. Beliau ialah Siddhartha Gautama yang merupakan pengasas kepada agama Buddha. Beliau melarikan diri bagi mencari kebenaran untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang timbul dalam kehidupan. Agama Buddha ialah agama yang mengutamakan aspek kerohanian tertentu bagi penganutnya. Seorang Buddha sejati melatih dirinya untuk menolak kemewahan dan menjalani kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh duniawi. Buddhisme adalah agama yang sebahagian besar dianuti oleh kaum Cina di Malaysia. Ajarannya sangat menekankan aspek-aspek hubungan sosial yang mempengaruhi kebiasaan dan budaya formal kaum Cina. Agama Buddha terbahagi kepada Mahayana, Hinayana dan Vajrayana. Terdapat 5 peraturan moral di dalam ajaran agama Buddha. Agama Hindu merupakan agama tertua dan berasal dari benua India. Penggunaan nama Hindu berkait rapat dengan agama orang India. Nama asal agama Hindu ialah Sanatana Dharma dan Wadika Dharma. Sanatana Dharma membawa maksud agama yang kekal abadi, manakala Wadika Dharma merujuk kepada kitab Weda. Di dalam agama Hindu, terdiri daripada 4 jenis kitab. Pertama, Kitab Weda. 2. Rig Weda. 3. Yajur Weda. Dan yang terakhir, Atharva Weda. Selain itu, di dalam agama Hindu juga mempercayai konsep kelahiran semula dan karma. Menurut konsep kelahiran semula ialah memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa sehingga dapat menyelesaikan dosa pahala dan mencapai moksha, iaitu kebebasan kerohanian. Manakala konsep karma pula menerangkan tentang perbuatan baik akan dibalas kebaikan, manakala perbuatan jahat akan dibalas kejahatan. Konsep karma ini merakumi pertuturan, minda atau pemikiran serta perbuatan. Ini merupakan gereja Church of the Most Holy Redeemer yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Gereja ini adalah yang terbesar di Tanjung Malim. Terdapat beberapa gereja lain lagi di sekitar Tanjung Malim. Kebanyakan gereja menyewa atau membeli premis kedai bagi menjadikan tempat ibadat penganut Kristian. Ini kawasan sekitar gereja. Ini pula merupakan patung Bonda Maria, iaitu ibunda kepada Jesus Christ, dan kelihatan sebuah salib di bawahnya. Ini merupakan sebuah video upacara ataupun ritual pemberkatan padri yang baru oleh padri-padri lain yang sudah lama berkhidmat. Perbandingan komposisi agama di Malaysia pada tahun 2010 dan tahun 2022. Pada tahun 2010, peratusan bagi agama Islam adalah sebanyak 61.3%,
Buddha 19.8%, Kristian 9.2%, Hindu 6.5% dan lain-lain agama adalah sebanyak 1.7%. Pada tahun 2022, peratusan agama Islam meningkat sebanyak 63.3%, manakala lain-lain agama stabil iaitu Buddha sebanyak 19.8%, Kristian 9.2%, Hindu 6.5% dan lain-lain agama adalah sebanyak 1.7%. Berdasarkan pola yang ditunjukkan sebentar tadi, dapat kita lihat majoriti masyarakat di Malaysia menganut agama Islam. Walau bagaimanapun, masyarakat lain bebas menganut agama-agama lain. Dengan itu, interaksi sosial antara agama-agama lain perlu berlaku bagi mengekalkan keharmonian negara. Berdasarkan kajian pemerhatian dan tinjauan yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa interaksi sosial antara masyarakat berbilang agama di negara ini sememangnya berlaku. Video-video dan gambar-gambar ini membuktikan bahawa masyarakat berlainan agama di Malaysia saling berinteraksi dan saling bergantung antara satu sama lain. Dia datang bela itu ikan. Oh, ada banyak ikan. Ya, orang mau tengok boleh lah. Pergi turun tengok. Ada ikan lagi itu kurang-kurang. Orang non-Muslim masuk ke masjid. Soalan ni, non-Muslim masuk ke masjid. Jawapan bagi saya, boleh. Sebab kita bagi dia masuk dalam masjid, sebenarnya tak ada larangan pun untuk tak boleh masuk dalam masjid. Okay? Hanya berlaku di Malaysia, saya kata. Kalau tengok kat negara-negara Arab, kat macam ataupun negara macam United Kingdom, dia ada Islamic Foundation dia orang. Dia benarkan orang non-Muslim untuk masuk dalam dia orang punya musalla ni, atau masjid-masjid dia orang untuk sebagai satu jalan dakwah lah. Tapi dia tidak dilarang. Sebagai orang Islam, boleh kita berinteraksi dengan orang yang bukan Islam? Atau perlukah kita berinteraksi dengan mereka? Kena faham betul tak bila sebut perkara begini, Islam dan bukan Islam sebenarnya boleh berinteraksi. Di mana juga mereka berada. Macam contoh saya sendiri, asalnya Sabah, jadi masyarakatnya itu berbagai. Jadi untuk hidup bersama-sama itu rasanya tidak menjadi satu masalah. Malah kami juga hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Encik sendiri ada kawan-kawan yang bukan Islam tak? Ramai. Ya. Semuanya bagus-bagus pula. Berikut merupakan kesan-kesan yang akan terjadi sekiranya kepelbagaian agama di Malaysia disalahguna oleh segelintir masyarakat ataupun individu yang tidak bertanggungjawab.